Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Muka surat 67 lah. Muka surat 67. Usul iman. Minggu lepas kita sebut tajuk an-nifaq lah. Kufrun nifaq. Ada dua bahagian nifaq, nifaq asghar dengan nifaq akbar. Nifaq akidah dengan nifaq amalan dah. Tajuk seterusnya ialah berkenaan al-kufrul asghar. Kufur kecil dah. Kufur besar telah kita sebut sebelum ni. Thaniyan al-kufrul asghar. Yang kedua, kufur yang besar. Kufur kecil so, kufur besar salah. Wa huwa la yukhriju sahibahu minal millah wa la yujibul khuluda finnar. Iaitu kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya daripada agama. Dia masih Islam lagi. Dia tidak mewajibkan kekal dalam neraka. Masuk neraka tapi akan keluar akhirnya dah. Wa innama alaihi alwa'idu syadid. Dia diancam dengan ancaman yang keras. Nama bagi kufur asghar juga ialah kufur nikmat dah. Kufur nikmat. Kufur mana tidak menghargai nikmat Allah. Jadi semua sekali nas yang menyebut tentang kufur tetapi tidak sampai ke tahap kufur yang besar, maka dia termasuk kufur yang kecil. Dalilnya, dia contoh-contohnya lah. Antaranya firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 112, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah. Allah membuat perbandingan sebuah negeri dah. Qaryah ni sebuah negeri, sebuah penempatan yang mana mereka hidup dalam keadaan aman, tenang dah. Ya'tiha rizquha ragadan, rezeki datang kepada mereka mewah dah, melimpah ruah. Dari segenap tempat dah, makan tempat teh pun ada, imported pun ada jugalah, makan luar dah. Lalu fakafarat bi an'umillah, lalu dia ingkar, dia kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah bagi. Fa'azaqahallah bi an'umillah ni, bi an'umillah, an'umillah ni dengan nikmat-nikmat Allah. Sebab tu surah An-Nahl nama lain nama An-Nahl surah An'am dah. An'um surah nikmat tu yang sebut surah An-Nahl tu banyak nikmat itu yang sebut. Sungai, laut, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang semua sekali dah. Ni fakafaru bi an'umillah, maka mereka kufur dengan nikmat Allah. Jadi si kufur di sini bukan kufur mengeluarkan akidah tak, tapi mereka tidak menghargai nikmat Allah. Mereka membazir, mereka cuai dalam apa dia, menguruskan harta. Fa'azaqahallahu libasal ju', akhirnya Allah merasakan kepada mereka pakaian lapar dah. Mana tu tarik rezeki menyebabkan barang melambung tinggi, berlakunya kemarau dah, lapar. Wal ju' wal khauf, dia ketakutan menyubungi mereka dah. Bangun pagi corona virus dah, bangun pagi tengok berita tu hari-hari, oh takut kau naik ke ni dah, kau takut pedah mati berapa orang matinya, kena mati accident ramai lagi, mati kerana darah tinggi ramai lagi, kau jatuh ramai lagi, tak takut, kau ni takut ni mati ni dah. Tuhan bagi pakaian lapar, dia takut dah. Bima kanu yasnaun, kerana perbuatan yang mereka lakukan, kerana mereka tidak syukur nikmat Allah,
mereka tidak mengenang nikmat Allah, maka Tuhan beri rasa takut, dia lapar dah, lockdown kena tak nak kerja, tutup dah kena muncul kita selamat lagi. Selangor, Putrajaya, mana Kuala Lumpur, Melaka dah, orang Sabah, Kedah leh, masjid pun tutup 2 minggu kena. Wa fi qawlihi, dan itu contoh yang pertama dah. Contoh kufur di sini kufur nikmat, kufur asghar, bukan kufur keluar akidah dah. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda tentang kufur asghar ni, isnatani finnas, 2 perkara masih ada pada manusia. Huma bihim kufrun, yang mana kedua-duanya ada kekufuran pada dia, 2 perkara dah. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, kita memburukkan ataupun mengkejilah keturunan orang lain, merendah-rendahkan keturunan orang lain. Yang kedua, wan niyahah al-mayyit, dia meratapi orang yang telah mati. At-ta'nu fin nasab ni orang paling teruk sekali agama Hindu lah, tak sistem kasta. Memang teruk lah, bukan sahaja tak boleh berkahwin, tak boleh bergaul, tak boleh berlaku lah. Ada golongan hak kasta bawah sekali tu nak pergi ke kuih dia tak boleh, masuk tempat ibadat dia pun tak boleh, nak pukul tak, nak halau. Kalau dia hidup makan dia, tak makan makanan dia dah. Mereka dianggap orang yang najis dah, kotor. At-ta'nu fin nasab, mereka mengaibkan, memburukkan nasab keturunan orang lain. Dan wan niyahah, dan mereka meratapi ke atas kematian dah. Jadi kedua-dua ni kufur nikmat, kufur asghar lah. Sebab perbuatan ni ada juga di kalangan umat Islam dah. Wa fi qawlihi, yang ketiga contoh dia dah, Nabi bersabda, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din, janganlah kamu berpaling selepasku menjadi kufur dah, sebahagian kamu membunuh memukul leher sebahagian lain. Jadi sininya maksud dia Nabi larang kita tiru perbuatan orang kafir. Perih sama sendiri lah, perih sama sendiri dah. Bukan maksudnya Nabi larang sahabat jadi murtad, tak. Tapi Syiah dia pergi kufar ni murtad lah. La tarji'u ba'di kufar ni, dia kata hadis ni menunjukkan sahabat-sahabat dia murtad, dia kata tak, perih sama sendiri. Kalau Khawarij begitu juga, mereka mengkafirkan sahabat kan. Sedangkan masuk kufar di sini maksudnya kufur nikmat lah, bukan kufur akidah dak. Tapi Tuhan sebut Al-Quran, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu, jika orang mukmin 2 kumpulan ni perang dah, masih mukmin lagi dah, hatta membunuh sekalipun masih mukmin lagi, selagi mana tidak menghalalkan perbuatan mereka lah. 3 dah. Yang keempat, fahadha wa amsaluhu kufrun duna kufrin. Jadi 3 perkara ni dalam Quran, kufur nikmat, apa dia dalam hadis Nabi sebut apa dia, at-ta'nu fin nasab wa niyah fil jahiliyah, wa niyah al-mayyit, meratapi orang mati, kemudian perih sama sendiri ni dia seumpamanya kufur bawah daripada kufur besar. Kufur kecil maksudnya kufrun duna kufrin. Imam Bukhari buat tajuk kufrun duna kufrin. Wa huwa, dia kufur ni la yukhrij min millah, tidak mengeluarkan pelakunya daripada agama Islam, masih Islam lagi, tapi berdosa besar lah, berdosa dah. Dalilnya ni dalil dia, surah Al-Hujurat ayat 9 dari ayat 10 dia sebut, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, jika 2 kumpulan orang mukmin lagi dia sebut iqtatalu, 2 kumpulan ni perang bala, fa aslihu bainahuma, damaikanlah antara mereka berdua. Jadi perang sama-sama orang Islam pun masih lagi mereka ni mukmin dah. Fa in bagat ihdahuma, jika salah satu kumpulan mereka ni melampau kata sepuak yang kedua,
maka perangilah yang melampau itu sehingga dia kembali kepada perintah Allah. Fa in fa'at fa aslihu. Siapa dalam peristiwa Khawarij pun Ibn Abbas tidak mengkafirkan mereka dah. Sebab itulah Sayyidina Ali ke Utsman, Atta Ibn Abbas, Atta Ibn Abbas lah, Ali nasihati mereka, dan separuh daripada mereka tu kembali kepada ahli sunnah dah. Dia bila walaupun memerangi mereka, segera mereka, tapi tak jadikan mereka sebagai hamba, tak rapah harta mereka dah. Tu sebagai pada nak menasihati dan nak menghukum mereka saja dah, bukan nak menganggap mereka sebagai kafir dak. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli. Jika dia kembali, maka damaikanlah antara mereka berdua dengan adil dan sama dah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyukai golongan yang berlaku adil. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Damaikanlah antara dua saudara kamu. Ni kita ada balas gak lebih pada orang kafir kita anggap. Dak berat. Wattaqullah. Takutlah kamu kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kamu dirahmati. Fasammahumullah, Allah menamakan mereka masih lagi mukminin, walaupun mereka pergi sama sendiri. Dah. So yang keduanya Tuhan sebut dalam ayat lain, surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru, Allah tidak akan mengampuni dosa mensyirikkan Allah dah. Tetapi Allah boleh mengampunkan bawah itu. Duna zalika. Bawah syirik tu boleh ampunkan. Itu maksudnya kufrun duna kufrin. Syirkun duna syirki lah. Bukan syirkun ni. Kufrun duna kufrin. Bawah sebelum kufur lah. Liman yasha', untuk siapa saja dikehendaki. Wa man yusyrik billah, tetapi sesiapa yang syirik kepada Allah, maka dia telah mendustai mereka dosa yang besar. Ayat yang mulia ini menunjukkan setiap dosa selain daripada syirik terletak di bawah kehendak Allah. Maksudnya kalau Tuhan nak, Tuhan boleh azabkan dia dengan qadar dosa yang dia lakukan, dan kalau dia mahu, dia boleh ampunkan mereka tanpa diazabkan. Min awali wahlah ni maksudnya terus Tuhan ampunkan mereka tanpa mengazabkan mereka. Illa syirka bihi, kecuali menyekutukan Allah, Allah tidak akan ampunkan. Dalam ayat lain, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, Allah haramkan syurga kat atasnya, tempatnya neraka. Wa ma lizzalimin min ansar, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Okey, itu antara contoh kufrun duna kufrin, kufrul asghar ataupun kufur nikmah dah. Contoh lagi dah. Ni saya ambil buku tafsir akidah dah. Contoh lagi, dalam hadis Ibn Abbas dah, riwayat Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhuma, ketika Ibn Abbas menyebut tentang sembahyang gerhana matahari dah, dalam khutbah tersebut Nabi bersabda, wa uritun nara. Ke Nabi pergi ke depan, Nabi undur ke belakang dak. Sahabat tanyalah, Rasulullah buat kepada dia semaya gimari dak. Nabi kata, wa uritun nara, aku diperlihatkan. Tuhan tunjuk skrin neraka Nabi SAW dah. Tak pelik apanya lah ni, kita boleh tengok dak ada telefon dak, walaupun kami tak telefon lagi, tu hai boleh tunjuk dak ke Nabi. Wa uritun nara, dia aku diperlihatkan api neraka. Falam ara manzaran kal yaumi qattu afdha, tidak pernah aku melihat pemandangan yang boleh lebih menakutkan lebih pada hari ni. Hari ni paling teruk sekali aku tengok neraka dah. Wa raaitu aktsara ahli nara ahliha an-nisa, Nabi kata dia aku telah melihat paling ramai penghuni neraka ni di kalangan wanita dah. Kemudian mereka tanya, Rasulullah, apa tindak neraka ramai? Bima ya Rasulullah? Dah, kerana kerja jahat sama, ya hati jahat dia. Nabi kata bikufrihinna, sebab mereka kufur. Kila
Orang tanya Nabi, sahabat tanya Nabi, kufur dengan Allah ke? Nabi kata kufur dengan Allah tu sekarang dah, yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsana. Ini kita baca terjemuh lah, dah bukan nak tambah-tambah dah. Nabi kata mereka kufur terhadap suami mereka, mana tidak menghargai lah maksudnya. Wa yakfurnal ihsana, dan mereka lupa terhadap kebaikan hak suami mereka buat lah. Lau ahsanta ila ihdahunna, kalau kamu berbuat baik kepada mereka sepanjang masa, sekali je tak boleh memenuhi kehendak mereka, sekali saja dah, sibuk lajak dah, tak ada piti kau. Thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat sesuatu pada kamu, dah kelemahan kau ataupun tak ada masa kau dah, qalat, maka dia akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qattu, tak pernah aku tengok kebaikan ada pada kamu dah, tak pernah kamu kepenuhi kehendak aku dah. Dia lupa habis 10 kali minta, 9 kali bagi, sekali tak bagi. Tak boleh ya, dah tak pakar. Nabi juga ayat kita macam Nabi ni, kita nak ngepek duk lah. Nabi ayat. Contoh lagi dah, contoh lagi kufur duna kufrin ni Nabi sebut ialah sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Memaki terhadap orang mukmin muslim itu perbuatan yang fasik, dan memeranginya kufur. Kufur ni mak lah dah. Sebab masih mukmin lagi. Kemudian lagi hamba lari daripada tuannya, hamba lah, dan tak hamba dah, dan orang gaji lari dah. Orang gaji bayar mahal-mahal ke apa dia, baby lari, we telefon dia lari lalu. Dalam Sahih Muslim daripada Jarir, beliau berkata, ayyuma abdin abiqa mimma walihi, mana-mana hamba yang lari pada tuannya, maka dia telah kufur sehingga dia kembali semula kepada mereka dah. Dia termasuk juga orang yang tidak mengaku bapanya dah. Bapa dia miskin, tak mengaku ayah dia lah, dia mengaku ayah dia orang lain dah, ayah dia mati dah. Dalam Sahih Bukhari Muslim daripada Abu Zar, Nabi kata, laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafara. Tidak ada seorang lelaki yang mendakwa menisbahkan diri dia bukan pada bapanya, sedangkan dia tahu sebenar, maka kecuali dia telah kufur dah. Dia tertukar bin lain ke, ataupun dia tak mengaku ayah dia ke, maka kufur juga dah. Laku ni dah. Okey, tajuk yang terakhir lah, tajuk terakhir untuk minggu ni lah dah. Perbahasan yang kelima, iddia ilmil ghaib wa ma yulhaqu bihi, mendakwa mengetahui perkara gaib dan perkara yang berkaitan dengannya. Ni juga antara punca jadi syirik, jadi kufur dah. Jadi syirik, jadi kufur. Mendakwa mengetahui perkara gaib. Kalau kita ngaji dalam surah Ali Imran pun, Nabi Zakaria pun tak tahu dia boleh anak dah. Ibu kepada Siti Maryam tak tahu anak dia jatuh ke tena, betul tak? Nah, Siti Maryam pun terkejut dia boleh anak dah, tak nikah lagi. Nabi Isa pun tak tahu nak bunuh dia, Tuhan angkat dia naik langit, betul tak? Jadi semua cerita ni menunjukkan bahawasanya walaupun nabi-nabi, walaupun wali-wali, walaupun orang yang dekat dengan Tuhan, mereka tidak mengetahui perkara gaib. Kalau orang dakwa dia tahu benda gaib, maka dia telah mengambil, meletakkan sifat Allah pada diri dia dah. Mari buah dengan Maulana Syahari dah, dia royak gambar dia hujah puak-puak supi ni, tok guru dia ni seokok boleh seokok, sebab dia kata tok guru dia tahu gambar dia hati pengikut dia ni. Jadi dia seokok tu supaya dia tak ambil tahulah gambar dia. Awak tak kerti seokok lah, bubu seokok, supaya dia tak ambil tahu gambar dia ada hati pengikut-pengikut dia lah. Kalau dia tak isap okok, dia tengok berat dalam murid aku ni dah. Jadi isap okok kak, dia tak fikirlah pasal orang lain tu. Dia kaya murid lain lah. Tu ngarut lah kaya.
Okey, al-ghaib. Ghaib ni, apa dia ghaib ni? Iaitu perkara yang tidak ada, hilang daripada akal dia pandangi dah. Tak terlintas dalam fikiran kita, tak terlintas pada pandangan mata kita, tak tengok pun, tak terlintas pun, tak tahu pun dah. Sama ada perkara tu perkara sedang berlaku ataupun dia telah berlaku ataupun akan datang. Jadi ilmu tentang ghaib ni hanya Allah Ta'ala sahaja mengetahui, dan Tuhan khususkan untuk dirinya sahaja. Dalil firman Allah, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Sampaikan wahai Nabi, tidak mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi perkara ghaib kecuali Allah sahaja. Wa qala ta'ala lahu ghaibus samawati wal ard. Dan firman Allah, baginya sahaja ilmu tentang perkara ghaib di langit dan di bumi dah. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Dia Tuhan yang mengetahui semua perkara ghaib dan perkara yang nyata, maha besar lagi maha tinggi. Jadi 3 ayat menunjukkan maksudnya Allah sahaja mengetahui benda ghaib dah. Fala ya'lamul ghaiba ahadun illallah. Tidak mengetahui perkara ghaib kecuali Allah sahaja. La malakum muqarrab, malaikat dekat tak tahu, wala nabiyyun mursal, nabi diutuskan oleh Allah pun tak tahu juga. Fadlan amman huwa dunaha, lebih lagi orang yang rendah pada nabi, rendah pada malaikat lagi tak tahu. Betul tak? Ni tiba-tiba mendakwa, tu guru ni tahu, Tok Ali ni tahu. Allah ceritakan tentang perkataan Nabi Nuh, wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaib. Ni jawab pada Nabi Nuh lah. Bila kaum dia cabar, buat mari azab, Nabi Nuh kata, "Dan aku tidak pernah berkata kepada kamu, di sisiku ada khazanah kekayaan Tuhan." Allah sahaja yang menjaga khazanah kekayaan dia dah. Wala a'lamul ghaib, dan aku juga tidak mengetahui perkara ghaib. Nabi Nuh ayat pada kaum dia dah. Allah menceritakan tentang Nabi Hud, qala innamal ilmu indallah wa uballighukum ma ursiltu bih. Dia berkata, Nabi Hud berkata, ilmu tentang perkara gaib hanya berada di sisi Allah. Bila azab nak mari, bila kiamat akan berlaku, wa uballighukum, dan aku sampai kepada kamu apa yang Allah utuskan berlaku sahaja. Lain daripada tu Tuhan lah. Wa qala ta'ala li nabiyhi Muhammad alaihi salatu wasalam, Tuhan sendiri suruh Nabi Muhammad supaya nyatakan perkara ini. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaib. Katakanlah wahai Nabi, aku tak pernah berkata kepada kamu di sisiku ada khazanah kekayaan Tuhan Allah, dan aku juga tak pernah bagi tahu aku mengetahui perkara gaib. Malaikat pun bila Tuhan tanya, bila Tuhan ajar Nabi Adam tentang nama-nama fungsi perkara ni, Tuhan tanya malaikat, ambi'uni bi asma'i haula. Dah, malaikat pun ngaku selendar subhanaka la ilma lana, maha suci engkau wahai Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang kamu ajar sahaja. Benda gaib ni Tuhan tak ajar malaikat, kami tak tahulah. Malaikat pun menafikan mereka mengetahui perkara gaib. Innaka antal alimul hakim, engkau sahaja yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian kadang-kadang Allah memberitahu, menyampaikan kepada sebahagian makhluknya perkara gaib melalui wahyu. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dia sahaja yang mengetahui perkara gaib, tidak mengetahui perkara gaib, dia tidak menzahirkan perkara gaib pada seorang pun, kecuali kepada man irtada min rasulin, orang yang Tuhan redha di kalangan rasul. Malaikat Tuhan royak dia wahyu, malaikat sampai kepada Nabi pun dah. Sebagaimana Nabi Muhammad tahu kematian pada An-Najasyi, Nabi tahu kematian pada Ja'far Talib perang tu, Nabi tak ada situ pun dah. Tapi melalui wahyu lah Nabi tahu Yahudi nak lepas batu kepala Nabi, Nabi klik cepat-cepat ke Madinah jadi itu melalui wahyu berlaku. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kerana
melalui di depannya dan di belakangnya rasada, malaikat yang memerhatikan dah. Tu kata malaikat yang jaga dah. Liya'lama an qad ablagu. Mana malaikat yang jaga benda ni dah. Mana malaikat waktu malaikat sampai kepada Nabi ni, malaikat jaga. Malaikat Jibril ke kanan ni. Supaya Allah mengetahui bahawa mereka telah menyampaikan risalah Tuhan mereka dah. Jadi ada bodyguard, Jibril pun ada bodyguard hak kawal dia supaya menyampaikan amanah ni kepada Nabi Muhammad SAW. Wa hadha min al-ghaib nisbi alladhi ghaba ilmuhu an ba'dil makhluqat. Ini dipanggil ghaib nisbi. Nisbah kepada orang lain ghaib lah, tapi untuk Nabi tidak ghaib. Sebab apa? Sebab tu telah sampaikan melalui wahyu. Ada pun ghaib secara mutlak, maka hanya Allah sahaja mengetahuinya. Walihada fa innal wajib ala kulli muslim an yahdhara min ad-dajajilah wal kadzabin. Oleh itu wajib kepada setiap muslim berwaspada daripada dajjal-dajjal dan pembohong-pembohong yang mana mereka mendakwa mengetahui perkara gaib, yang berdusta terhadap Allah. Mereka sesak pada diri mereka, menyesatkan ramai orang dah. Dia jauh daripada kebenaran. Seperti tukar sihir, pembohong-pembohong dah, ahli nujum dan sebagainya. Jadi yang berikut antara amalan-amalan mereka yang mendakwa mengetahui perkara gaib, dan mereka telah menyesatkan orang awam dan orang jahil di kalangan kaum muslimin, dan merosakkan akidah dan iman mereka. Yang pertama sihir. Sihir juga antara yang mendakwa mengetahui perkara gaib. Ya, bawa masa DA ada benda tu. Sihir sekarang yang keduanya dipanggil Tok Bomo. Tok Bomo tu aja orang ni lah buat dia. Tak. Bukan orang lain ni. Orang di rumah tu yang buatnya. Tak. Balah pula kawan ni tak. Kawan tak buat pun. Sihir dari segi bahasanya, sihir ni makhafiyah, apa yang tersembunyi, apa yang halus dah. Ilmu kau dia panggil ilmu hitam. Dari segi istilahnya sihir ialah azimat lah, jampi-jampi, ikatan-ikatan, simpulan-simpulan yang memberi kesan pada hati dia tubuh badan, menyebabkan sakit, bahkan boleh membunuh dah. Dia kadang-kadang menyebabkan berpisahnya antara seseorang dengan pasangannya dengan izin Allah. Dah cerita tangga habis lah. Dia sihir ni perbuatan yang kufur. Orang tukar sihir kafir billahil azim dah, kufur dengan Allah. Tidak ada apa-apa bahagia kebaikan untuknya di akhirat nanti dah. Famalahu fil akhirati min khalaq. Ani wattaba'u matul syaitan ala mulki Sulaiman. Ni antara ayat yang utama dibacalah untuk mengubati, untuk merawat sihir dah. Saya ada sahabat seorang orang sini hotel ni ya. Dia sendiri sakit. Jadi dia sakit ni habis seluruh Malaysia dia berubat. Akhirnya pakai Indonesia dia berubat. Jadi dia sendiri je tu bomo. Ada lagi. Jadi ustaz dia ni, ustaz mengajar dia ni orang muda lagi Indonesia lah. Ustaz dia tu kena sihir. Mati sihir. Dia dah sihir muda. Dia tulis buku, buat seminar ke apa. Dia rasa dia mari dah sini. Dia betul dah sekali ni. Dia betul sekali dengan dia betul dah sekali dia. Jadi ustaz dia tu meninggal kisah juga. Indonesia ni paling kuat sihir, paling kuat. Dia ada TB dah 24 jam buat sihir. TB berkena ilmu hitam. La ilaha illallah. Hak buat ilmu hitam pun ada juga. Itu ada berlaku. Jadi
dalam surah Al-Baqarah ni Tuhan cerita kisah ni Tuhan waktu malaikat haruk maruk dah nak supaya membezakan antara sihir dengan mukjizat kan. Kemudian wa minhu an-nafathu fil uqad, termasuk sihir juga ialah tiup pada simpulan. Dia simpu-simpu rambut ke, tali ke, benar ke, dia tiup dah. Santau macam-macam lah. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, dia aku juga berlindung daripada kejahatan perempuan yang meniup pada ikatan-ikatan. Nafasat yang meniup dah. Bukan tiup kuat dak, tak tahu biar dia tiup ni. Tiup sikit dah. Dia tiup sikit lah. Fil uqad, pada ikatan. Macam-macam lah. Tak boleh nyawa orang, tak boleh nak gerak, dak sakit. Macam-macam. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dia tiup ruh jahat ni dah. Puncanya wa min syarri hasidin idza hasad, kena hasad dengki lah. Yang kedua at-tanjim maksudnya belajar ilmu bintang dah, iaitu istidlal bil ahwal falakiyah al hawadis al ardiyah allati lam taqa. Dia baca pergerakan bintang ni, dia royak, dia buat ramalan apa yang akan berlaku di dunia ni, kejatuhan ekonomi ke, akan berlaku kemarau ke, tak akan bertukar KJL ke, mati orang tu orang tahun ni ke. Dia baca dengan bintang, baca, kemudian dia buat andaian apa yang akan berlaku di bumi dah. Katanya Ibn Abbas, man iktabasa ilman minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihri, sesiapa yang mengambil sebahagian ilmu daripada ilmu bintang, maka dia telah mengambil satu cabang daripada ilmu sihir. Zada ma zada, kau banyak dia belajar, kau banyaklah ilmu sihir dia belajar dah. Yang ketiga, menggunakan burung dah. Menggunakan burung, zajut tair, dia halau burung. Wal khattu fil ardi, buat garis pada tanah. Ni burung yang boleh tengok, saya tengok di Kerachi ada lah, dia buat lah. Dia tak nombor ke, tak nama ke, apa ke. Jadi nak burung tu buat pilihan, dia menyatakan nasib orang ni gini. Tak? Dia percaya gitu dah. Daripada Qutun bin Qabisah, daripada bapanya, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, al-iyafah wa tiyarah wa tarku min al-jibti. Al-iyafah ni kau dia, iyafah. Tiyarah ni cahaya pada burung dah. At-tarku ni maksudnya lukis pada tanah ni. Termasuk daripada sihir. Al-jib tu sihir dah. Iyafah menghalau burung. Tafaul, tasya'um dah. Tafaul ni maksudnya mengambil sempena. Tasya'um percaya pada sial, dengan nama-nama burung, suara-suara burung, tempat laluan burung dah. At-tarku pula maksudnya tulisan yang dibuat garisan pada tanah dah, ataupun memukul dengan anak batu dah, dan mendakwa mengetahui perkara gaib. Tu cara-cara dia lah. Dia guna macam mana, wallah a'lam lah. Kalau cerita orang beli dia guna air. Mana pencuri dia, lembu dia kami duduk mana dah. Dekat pokok beringin je. Yang keempat dah, yang keempat al-kahanah. Ni kahanah ni tukar tilik lah, iaitu dakwa mengetahui perkara gaib. Dan asalnya kahanah ni asalnya ialah jin mencuri dengar percakapan malaikat, lalu dia campurkan kepada apa dia Tok Bamun dah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man atta kahinan, sesiapa yang mendatangi tukar tilik lalu mempercayainya dah. Termasuklah juga orang yang baca tarikh lahir gana, kaya ke miskin, tak, lahir bulan berapa. Ni banyak benar motivasi dah. Pernah sekali hari tu raya Cina, sama pagi mesti dia panggil Tok Cam hari kecek ni.
Oh, tahun tu tahun monyet, tahun gapo dia tahu. Dia sebut apa tahun monyet gapo dia kapal ikan dia. Oh ya. La ilaha illallah. Boleh dia tanya soalan. Dia buat percaya dah. Man atakahinan, sesiapa yang mendatangi dukun dah ataupun tukar tilik lalu mempercayai apa yang dia kata, maka telah kufur dengan apa yang itu kat Nabi Muhammad dah. Kufur betul ni, bukan kufur ni. Kufur terus ni. Yukhri'u billah dah. Kafir. Batal habis lah ibadat semaya dia. Yang kelima, kitabatu huruf abjad, menulis huruf abjad dah. 78 ni. 78 ni. Baru ni apa dia? Ustaz Nadiru. Dijemput oleh Jabatan Agama Islam kan. Dia akan mari pun tahu haji dah. Bila tahu haji? Minggu ni ke? Dia akan mari lah. Jadi dia terang jelas berkenaan dengan huruf abjad ni. Dia buat kira-kira lah. Setiap huruf tu ada nombor. Alif tu 1, ba tu 2, ta tu 3. Dia kira-kira lah. Tu kita jawab Bismillahirrahmanirrahim tu. Tak. Jadi sebenarnya apa dia setuju bismillah nya? Sebab sebenarnya tu dia nak seleweng ke pemikiran umat Islam lah. Nak merosak ke lah. Ni ilmu sihir kot lah. Dia abjad lah. Wa dzalika bi ayati kulli harfin, iaitu menjadikan setiap huruf ada nombor dia. Hak ni 1, hak ni 2, hak ni 10, hak ni 20, hak ni 30, 50. Kira. Wa yajri ala dzalikal asma' adamin. Kemudian dia kira dengannya nama-nama manusia, masa, tepat dah. Kemudian dia menghukum lah. Hak ni bahagia, hak ni celaka, hak ni apa dia kaya, hak ni miskin, macam-macam. Sakit. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata tentang kaum yang menulis abjad, dia melihat pada bintang dah. Ma ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Aku tidak melihat orang yang melakukan perkara itu ada apa bahagia di sisi Allah dah. Mana sajalah dia pada hari kiamat nanti. Sebab apa? Sebab dia beramal dengan ilmu sihir dah. Yang keenam, ni berambilinya al-qira'ah fil kaffi wal finjan. Membaca pada tapak jari dengan pada pinggan. Finjan. Finjan ni pinggir ataupun makuk atau gelas ibu buah air dia baca je. Pun tengok kepada dia. Tak. Siapa dia pencurinya? Macam tak ngulu ni. Tak. Dia baca pada tapak jari ni. Dia orang-orang ni. Saya pernah baca ni. Bukan saya baca, tuk saya baca. Dia kata, umur panjang dia kata. Sebab apa orang sambung dia? Sudah. Buat kerja kuat lah. Sangat sambung. Kalau tak buat kerja kan, tak sambung orang. Kenapa? Ada orang baca-baca ni atas ni. Pusat 2 3 lah. Bini 3 ni. Tak. Macam-macam baca lah. La ilaha illallah. Tak percaya. Nak percaya kan. Yang mana mereka mendakwa mengetahui perkara yang akan berlaku, mati, hidup, fakir, miskin, sihat, sakit. Memang kadang-kadang baca dia betul lah. Betul lah. Tapi nak cari tak boleh. Salah percaya. Bukan lah. Allah sahaja mengetahui perkara gaib. Yang ketujuh, tahdirul arwah, panggil ruh yang mati. Ni panggil ruh mati ni, dia perasak selimah lah, kerih lah, kain kuning lah, telayar lah, macam-macam lah. Dia panggil orang ruh mati, ataupun dia suruh ruh mati tu rasuk orang ni orang tak. Macam bagi-bagi orang ni. Macam-macam lah. Kita dah sama itu tu. Main teridan. Lah ni ada kapung-kapung ujung-ujung dekat Thailand ada ke? Ustaz, tanah belaka kullukum min adam wa adam min turab. Setiap kamu dalam Adam belaka pun tak Nabi Adam tak tanah belaka. Apa ya hanya ngarut je belaka tu. Dak. Kullukum min adam wa adam min turab. Cuma perangai orang memang ada berbeza. Ada orang ni cool sikit dak, ada orang ni backing, ada orang ni lemah lembut, ada orang ni tu sikit tu bagi je tu. Macam-macam. Kenapa pegu? Tahu mana pegu tak pegu?
api air deh. Dulu tak ada syaitan atau apa? Wa yaz'umu, dan mereka mendakwa mereka boleh tarik ruh orang mati. Dia bertanya kepadanya tentang gabolih berlaku dalam barzakh, nikmat kau azab kau. Ini juga bentuk dajjal dan tipu daya syaitan dah, nak merosakkan akidah dan akhlak, dan nak apa dia. Tapi kalau orang tak ngajak akidah, kena percaya betul-betul percaya. Macam orang moyak gini-gini, percaya la ilaha illallah, penuh akidah tu. Tak. Yang ke-8, at-tatayyur ni lah, percaya burung lah, percaya pada sial lah. At-tasya'um, mempercayai sial dengan sebab as-sawanih wal bawarih, maksudnya laluan burung lah. Burung ko, sakaci ko, rama ko, gagak, macam-macam lah. Tak. Wahada min babi syirki, ni juga termasuk bab syirik. Bewok percaya kita ni, bewok lalu tak boleh pergi ni, tak sia ni pecah gelah pun. Kenapa dia berlaku orang gelah pecah pun air buah panah, tak tepi pun jatuh pecah. Sudah lah berlaku kau dia. Jadi tu syaitan nak mencampurkan ketakutan dalam hati kita lah. Dia mempercayai benda-benda yang apa dia tak tahu gapo. Fa an Imran bin Husain marfu'an laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu, bukan dari kalangan kami orang yang percaya pada perkara sial, burung, ataupun orang yang diberitahu, orang yang memberitahu dia. Takahana atau kehina, orang yang bomo, dia orang yang percaya pada bomo, orang yang melakukan sihir ataupun orang yang disihir untuknya lah. Sesiapa yang datang kepada tukang tilik lalu membenarkan perkataannya, maka dia kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rahul Bazzar. Jadi akhir kata wallahul mas'ul, pada Allah sahaja kita mohon supaya Allah membaiki keadaan kaum muslimin, dan Tuhan kurnia kepada mereka kefahaman dalam agama, dan Tuhan lindungi mereka daripada tipu daya pelaku dosa dan talbis dah apa dia waswah yang ditimbulkan oleh kawan-kawan syaitan lah, awliya syaitan dah, penyokong syaitan. Jadi habislah dua tajuk dah, tauhid dan rububiyah dengan uluhiyah dah, tauhid asma wa sifat. InsyaAllah ta'ala kita sambung pada esok.